Assalamualaikum dan salam hujung minggu kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali di dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Seorang terbunuh manakala 7 cedera termasuk kanak-kanak dalam kemalangan roller coaster di Taman Hiburan Gröna Lund di ibu negara Sweden pada Isnin. Saksi memberitahu sebahagian roller coaster Jetline di taman itu tergelincir dari landasannya sehingga menyebabkan orang ramai terhumban ke tanah. Ini adalah tragik dan mengejutkan. Lebih malang lagi, kami mengetahui bahawa seorang daripada mangsa meninggal dunia, kata jurucakap Gröna Lund Annika Troselius. Pihak polis kini sedang menjalankan siasatan lanjut berkaitan tragedi berkenaan. Polis berkata terdapat kanak-kanak dan orang dewasa dalam kalangan mereka yang cedera tetapi enggan mengulas mengenai tahap kecederaan itu. Gröna Lund dalam satu kenyataan berkata, taman tema berusia 140 tahun itu ditutup sehingga diberitahu kelak, manakala jurucakap tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen. Seorang wartawan, Jenny Lagersted, yang kebetulan melawat taman itu bersama keluarganya, memberitahu SVT bahawa beliau berada berdekatan apabila terdengar bunyi kuat dan menyedari ia berpunca daripada gegaran struktur landasan semasa kemalangan itu. Menurut laman sesawang, taman hiburan itu roller coaster Jetline yang diperbuat daripada keluli itu boleh mencapai kelajuan sehingga 90 km sejam dengan ketinggian 30 meter serta sudah membawa lebih daripada 1 juta pelawat setiap tahun. Menteri Kebudayaan Sweden, Parisa Lejestron, berkata berita mengenai kemalangan itu sukar untuk diterima. Fikiran saya bersama mereka yang terjejas serta keluarga dan orang tersayang mereka, kata Lejestron dalam kenyataan kepada agensi berita. Puting beliung dan ribut petir melanda barat tengah dan selatan Amerika Syarikat pada Ahad menyebabkan berpuluh-puluh rumah rosak dan sekurang-kurangnya seorang maut di Indiana. Menurut pihak berkuasa, Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan berkata serangan berkala puting beliung dilaporkan petang Ahad di tengah Indiana. Pegawai kecemasan dari Martin County, Indiana mengesahkan kematian seorang mangsa. Pengarah pengurusan kecemasan Cameron Wolf berkata rakan mangsa yang cedera telah dihantar ke hospital akibat mengalami kecederaan. Mereka tinggal di kabin kayu 2 tingkat itu telah musnah akibat ribut. Imej dan rakaman dari media tempatan menunjukkan pokok tumbang telah menghalang jalan dan merosakkan rumah. Ribut hujan batu besar turut dilaporkan di Indiana dan negeri bersebelahan, kata pegawai keselamatan. Ketua bomba Eric Falkenhauser dari bandar Burgersville, Selatan Indianapolis berkata, walaupun tiada kemalangan jiwa dilaporkan, kira-kira 75 rumah mengalami kerosakan sederhana hingga teruk selepas cuaca itu. Menurut media, tempat pelindungan kecemasan telah didirikan di tengah Indiana bagi mereka yang rumahnya rosak dan musnah. Sehingga pagi Isnin, kira-kira 500,000 pelanggan utiliti menghadapi gangguan bekalan elektrik akibat cuaca di Midwest dan Selatan Amerika Syarikat. Menurut laman web penjejakan gangguan power outage di United States, manakala seorang dilaporkan maut dan kira-kira 2 dozen orang cedera selepas puting beliung melanda tengah Mississippi beberapa hari lalu. Gelombang haba berbahaya juga baru-baru ini telah membantu mencetuskan puting beliung maut di Texas dan Florida, di mana sekurang-kurangnya 4 orang terbunuh bulan ini dalam pusingan yang mendarat di bahagian bawah negeri. Jemaah haji mula melaksanakan ibadah tawaf Al-Qudum pada petang Ahad sebelum bergerak ke Mina menandakan permulaan ibadah haji hari Isnin yang juga dikenali sebagai Hari Tarwiyah. Pihak berkuasa Saudi dan misi haji dari pelbagai negara
telah menyelesaikan segala persiapan, manakala jemaah dalam persiapan akhir untuk berangkat ke Mina. Jalan-jalan di Mekah dibanjiri dengan kemah serta ribuan jemaah dari seluruh dunia selepas Arab Saudi membenarkan ibadah haji tahun ini tanpa sebarang sekatan. Media tempatan melaporkan jemaah haji yang tiba di Mekah pada hari Ahad melakukan tawaf al-qudum, salah satu ibadah wajib haji sebelum menuju ke Mina. Trak bomba diarahkan untuk berada di seluruh kawasan Masjidil Haram dan polis pula telah menjadikan pusat pemeriksaan dan kerap kali melakukan rondaan untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Mulai petang Ahad, jemaah haji bergerak beramai-ramai ke Mina, kira-kira 5 km dari Masjidil Haram untuk menghabiskan hari tarwiyah di kemah masing-masing. Para jemaah haji akan menghabiskan siang dan malam dengan berdoa dan beribadah di kemah mereka. Selepas menunaikan solat subuh pada hari Selasa, mereka mula meninggalkan Mina dan menuju ke Arafah untuk wukuf Arafat, salah satu daripada 4 rukun haji yang menandakan puncak haji tahunan. Lebih 2 juta jemaah haji dijangka menunaikan haji pada tahun ini dan angka ini lebih 2 kali ganda jumlah jemaah haji pada tahun 2022, tapi kurang daripada jumlah jemaah haji pada 2019. Lebih 1.62 juta jemaah haji dari luar Arab Saudi telah pun tiba. Tahun lalu, jumlah jemaah haji yang menunaikan haji berjumlah 926,000 dan ini termasuk 781,000 dari luar negara 2 tahun selepas dihadkan kepada beberapa ribu jemaah domestik sahaja disebabkan wabak coronavirus. Pada 2019, kira-kira 2.5 juta umat Islam dari seluruh dunia menunaikan haji. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan telah menyediakan sebanyak 32 hospital dan 140 pusat kesihatan dengan segala kemudahan dan perkhidmatan bagi menawarkan perkhidmatan perubatan yang terbaik untuk tetamu Allah di Mekah, Mina, Arafat dan Muzdalifah. Pihak berkuasa telah menyediakan pelbagai kemudahan kesihatan dan klinik bergerak. Ambulans juga turut disediakan dan mereka juga telah mengerahkan seramai 32,000 paramedik untuk memenuhi keperluan jemaah haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kunjungan beliau ke Laos memberi peluang kepada beliau dan rakan sejawatan Dr. Sonexay Sifandon untuk mengukuhkan hubungan, persahabatan dan kerjasama antara kedua-dua negara. Menerusi catatan di Facebook pada Selasa, beliau berkata, kunjungan yang bermula pada Isnin turut membolehkan momentum positif dibina sebelum Laos mengambil alih kepengurusian ASEAN daripada Indonesia tahun hadapan. Selain bertemu pemimpin serta komuniti Islam Laos, mengadakan pertemuan bersama rakyat Malaysia yang menetap di Laos sekaligus berpeluang berkongsi dasar serta aspirasi Malaysia Madani bersama mereka. Semoga lawatan ini dapat membawa manfaat buat kedua-dua negara, kata Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar bersama isterinya Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail dan delegasi dari Kuala Lumpur tiba di Vientiane pada petang Isnin untuk lawatan rasmi selama 2 hari bagi mengukuhkan hubungan dua hala dan kerjasama ekonomi dengan negara anggota ASEAN. Lawatan sulung Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke negara itu adalah atas jemputan Sifandon. Jumlah perdagangan antara Malaysia dan Laos melonjak sebanyak 425% daripada 202.5 juta ringgit pada 2021 kepada 1.13 bilion ringgit pada 2022. Dengan peratusan paling tinggi disumbangkan menerusi peningkatan dalam permintaan bagi produk elektronik Malaysia. Malaysia merupakan penyumbang pelaburan langsung asing FDI keempat terbesar Laos tahun lepas selepas China, Thailand dan Vietnam, terutamanya dalam sektor tenaga, zon perdagangan bebas, otomotif dan sektor perbankan. Tentera upahan Rusia, kumpulan Wagner yang lengkap bersenjata, dilihat sudah hampir selesai berundur dari bandar Rostov di selatan Rusia selepas bersetuju berundur dari Moskow.
Walaupun krisis dianggap sudah reda tanpa pertumpahan darah, persoalan tetap timbul mengenai cengkaman Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap tenteranya yang sebelum ini dianggap sangat kukuh selepas mengakhiri pemberontakan jangka pendek. Pejuang Wagner kembali ke pengkalan pada Ahad demi keselamatan mereka. Komander Wagner Yevgeny Prigozhin berkata mereka akan berpindah ke Belarus di bawah perjanjian bersama diselaraskan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken berkata pergolakan di Rusia mungkin mengambil masa beberapa bulan untuk diselesaikan, manakala Menteri Luar Itali pula berkata pemberontakan itu menghancurkan mitos perpaduan di negara berkenaan. Putin tidak mengulas secara terbuka sejak perjanjian itu dilaksanakan bagi meredakan salah satu daripada cabaran terbesarnya sejak pentadbiran lebih 2 dekad lalu. Televisyen rasmi negara berkata Putin akan menghadiri mesyuarat Majlis Keselamatan Rusia minggu depan tanpa sebarang butiran lanjut, dan agensi berita Belta Belarus berkata Putin dan Lukashenko akan bercakap semula pada Ahad selepas 2 panggilan dilakukan pada hari Sabtu. Prigozhin, 62, dilihat meninggalkan ibu pejabat tentera di daerah Rostov, Letusan Batu di selatan Moskow lewat kemarin dengan menaiki kenderaan utiliti sukan, dan keberadaannya semalam tidak diketahui. Menurut laporan awal, kumpulan tentera upahan Wagner yang dalam perjalanan ke Moskow untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Putin menukar fikiran dengan membatalkan hasrat itu bagi mengelakkan pertumpahan darah. Ketua mereka, Prigozhin, yang juga bekas sekutu Putin dan pengasas tentera Wagner berkata anggotanya sudah berada kira-kira 200 km dari Moskow kemarin sebelum mengambil keputusan menghentikan kemarahan. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.